Deixa eu quero com gosto de quero mais. Ai, bola pai, novinha vai descendo, descendo, vai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak ajar macam mana nak dapatkan exist dengan frame daripada robot. So kira macam video ni adalah sambungan daripada video sebelum ni. First, apa yang kita kena tahu pasal robot, dia ada berapa banyak exist. Okay, stay tuned. Okey, kalau kita tengok daripada video ni, kita nampak robot tu ada 6 axis, di mana 6 axis tu merupakan 6 tempat dia bergerak. Itu maksudnya 6 axis. Okey, sebelum aku start, aku nak ajar satu konsep yang mungkin korang akan lebih faham. Aku namakan konsep ni adalah shaft and wheels. Dekat setiap motor, diorang ada shaft diorang tersendiri. Okey, so itu basic lah korang kena tahu. Okay, apa yang perlu tahu, shaft korang anggap sebagai Z, dan wheels korang anggap sebagai X. Tu je. Okay. Okay, kita masuk cara nak buat axis. Okay, apa yang kita tahu, dekat dalam robot ada 6 axis. So kita ada 6 garisan lah. Okay, first kita buat untuk axis pertama. Axis pertama ni dia ada dekat bawah. Maksudnya dia dekat motor pertama ni. So kat sini, nampak tak yang merah ni? Merah ni adalah merujuk kepada shaft. So maksudnya shaft tu adalah tempat yang kau attach tools. So tapi sebabkan robot ni kan ada 6 axis, maksudnya dia ada 6 joint. Maksudnya untuk motor pertama, dia akan connect dengan motor kedua, which is untuk joint kedua. Okay. So kalau kita tengok, yang pertama, dia punya shaft naik ke atas sebab dia bergerak horizontally. Dia punya X. Lepas tu kita tengok joint 2, joint 3 dan joint 5. Dia bergerak pada vertical, which is menegak. So dia punya Z adalah horizontal. Lepas tu, macam mana kita nak nampak benda tu? Okey, korang gerakkan je tangan korang. Okey, nanti aku tunjuk video lah gerakkan tangan tu macam mana, ataupun aku tunjuk video yang shaft tu punya bergerak je lah. Senang. Okey, tak apa. So kita proceed. Kita cari untuk axis 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 dah settle. So kita pergi pindah kepada axis 4 dan axis 6. Axis 4 dan axis 6 ni dia berkongsi tempat yang sama, which is dekat atas tu. Kalau kau nampak, sebab dia punya pergerakan, nantilah aku tunjuk kat video, senang sikit korang nak nampak. So untuk axis tu je, pastikan semua axis ada. Dah, tu je. And lagi satu, kena pastikan tempat yang korang nampak axis tu. Okay, kita tengok pada pandangan hadapan, axis tu di dalam horizontal. Tapi bila kita tengok daripada sisi, kita tak nampak tau. So kita nak kita tunjukkan dot ataupun bulat lah dekat axis, dekat tempat tu. So baru nak nampak kira kat situ ada axis. Kita buat untuk axis 2, 3 dengan 5 untuk pandangan sisi. Lepas tu untuk pandangan atas, kita buat untuk axis 1. Okey, kita sambung cara nak dapatkan frame pula. Nak dapatkan frame senang sikit, sebab first korang kena faham konsep shaft dengan wheels tu. So bila korang dah faham konsep shift pula, bila korang dah faham konsep shaft dengan wheels, frame senang korang nak buat. Okey, apa yang aku cakap senang sebab kita macam aku cakap tadi, shaft kita anggap dia adalah sebagai Z, dan wheels kita anggap sebagai X. So first kita buat untuk axis pertama. Dan korang kena tahu yang X dengan Z adalah 90 darjah. Okay, so kita buat untuk axis pertama, di mana frame ni kita buat tempat yang dia coincidence, maksudnya dia bersilang. So kalau kita tengok yang first kali ni,
1 bersilang dengan nombor 2. So kita buat kat situ, tapi kita rujuk kepada axis 1 dulu. So bila kita buat axis 1 dahulu, so macam aku cakap tadi, bila dia ke atas adalah Z dan ke tepi adalah X. So kita dapat X1 dengan Z1. So next kita berpindah kepada axis 2 pula. Axis 2 dia berkongsi tempat yang sama, tapi Z dia beralih tempat, betul tak? So X1 bergabung dengan Z2, Z1 bergabung dengan X2. Okey. So kita buat untuk yang ketiga. Axis 3 dengan axis 2 sama. So just macam salin je balik, tapi ganti Z3 dengan X3 lah. So habis je kat situ, kita berpindah. Tadi kita buat pandangan depan, sekarang kita buat pandangan sisi. Okey, pandangan sisi ni kira macam, okey, kalau kita buat, kita nampak kat situ dekat axis 1, kita akan dapat axis 1, X1, Z2 point in. Kenapa point in? Sebab kita, kalau kita tengok daripada pandangan hadapan, nombor 2 tu dia ke arah kanan. Dia punya shaft tu ke arah kanan. Tapi bila kita tengok pada pandangan sisi tu daripada belah kiri. So kita tak nampak pun mana axis tu. So sebab tu tadi masa axis, aku suruh korang buat yang dot tu untuk tandakan kat situ ada axis. So bila dot tu, just letak je lah kat situ apa? Z2. So Z2 point in. Sama dengan yang Z3. Z3 point pula. Z3 pun point in. Okay, settle dapat situ, kita pergi pula dekat pandangan atas. Pandangan atas kita nampak adalah untuk axis 4 dengan axis 5. 4 dengan 6 dia berkongsi. So apa yang ada dekat kalau kat situ ada Z4, dia akan ada Z6. Kalau kat situ ada X4, dia akan ada X6. So buat. Okay, lepas tu kira macam benda ni korang kena betul-betul kena pandai imajinasi tau. So daripada wheels dengan shaft tu, korang boleh agak-agak, okay, kalau arah ni bentuk dia macam mana, kalau arah ni Z dia kat mana, kalau arah ni X dia kat mana. So benda tu korang kena kreatif lah. Okay, rasanya sampai situ je. So next video mungkin aku akan buat pasal cara nak dapatkan parameter DH. So just stay tune. Kalau korang rasa video ni dapat membantu korang, so consider to like, share and subscribe. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.